اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Isyahul Afrah, muka surat 3, muka surat 3 baris yang ke-10 daripada bawah. Kitab Isyahul Afrah, muka surat 3 baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dengan qadar kebajikannya kebajikan qadar, dan kejahatannya kejahatan qadar. Dan dengan qadar ini ataf pada kata akan Allah. Dan dengan qadar yakni bahawa engkau percaya, engkau beriman dengan qadar. Qadar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar dengan makna ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ketentuan dan perbuatan Allah ni kebajikannya, kebajikan iman dan ta'ah seseorang adalah datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Dan kejahatannya, kejahatan ni kufur dan maksiyah, datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi kita masih lagi di rukun iman yang ke-6. Beriman dengan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jalanan Imam Asy'ari, ketentuan Allah qada, perbuatan Allah qadar. Jadi kita bicara pada persoalan qada, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah, selaras seiring dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal. Kalau tengaji sifat iradah, ta'alluq, tanjizi, qadim bagi iradah. Kemudian Allah Ta'ala yang bersifat dengan iradah menentukan, menetapkan, memutuskan segala-gala selaras dengan ilmu Allah, yang mana Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui segala-gala perkara pada azal. Ilmu pun ta'alluq, tanjizi, qadim juga. Allah yang bersifat dengan iradah menentukan segala-gala pada azal. Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui segala-gala perkara pada azal. Jadi qada Allah ni iradah dan ilmu. Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui pada azal,
Allah yang bersifat dengan iradah menentukan segala-gala pada azal. Jadi antara ilmu dengan iradah, kalau kita lah, sebab apabila kita bicara bab ketentuan qada, kita kadang-kadang kena perjelaskan ketentuan. Padahal sebut kata ketentuan jelas sangat dah, sebut kata ketentuan, tapi kadang-kadang ketentuan tu pun jadi dilari-lari dah. Ketentuan Allah ni dengan makna Allah mengetahui, bukan Allah letak, Allah mutuh. Jadi qada diterjemah dengan ketentuan. Kemudian ketentuan Allah ni dikatakan bukan menetap, bukan memutuskan, hanya mengetahui. Dari dia lain kot tu. Kita ni apa disebut kata menentu, menetap lah. Macam mana kita ni? Satu menentu, satu mengetahui. Kita menentu lain, mengetahui lain. Jadi terkadang qada diterjemah dengan ketentuan Allah. Okey dah. Tiba-tiba ketentuan Allah ni bukan mana Allah menetapkan, Allah memutuskan. Allah hanya mengetahui. Dia pergi lari kot lain. Jadi ketentuan tu pula jadi kena panjang. Ketentuan, ketetapan, keputusan Allah jadi kena panjang. Sebab kadang-kadang timbul dalam pengajaran, betul lah Allah menentu, tapi bukan Allah menetap, memutuskan. Kita tak boleh pilih hak lain. Allah menentu dengan mana Allah Ta'ala tahu. Pula kita menentu lain, mengetahui lain. Menentu bahagian iradah, mengetahui bahagian ilmu. Tiba-tiba Allah menentu dengan makna mengetahui, bukan dengan makna Allah memutuskan, Allah menetapkan. Ni jadi awal-awal tu lari dah. Jadi tak boleh nak beza antara bahagian iradah dengan bahagian ilmu. Cuma kita, kalau kita lah, antara mengetahui dengan menentu, kita mengetahui dulu, kemudian barulah kita menentu. Tapi apa makna kita menentu? Maknanya kita menetapkan, memutuskan selepas kita mengetahui. Tapi menentu bukan mengetahui. Menentu dengan makna kita menetapkan, kita memutuskan. Itu makna menentu. Tiba-tiba Allah menentulah. Tapi bukan mana Allah menetap, memutus. Allah mengetahui je. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Jadi menentu tu tak kena pengertian dah. Jadi menentu dengan makna menetap, memutuskan. Cuma kita balik kepada contoh kita tadi, kita menentu. Tetapi kita nak menentu ni selepas daripada kita mengetahui. Sebelum kita mengetahui, kita tak berani nak menentu, nak menetap, nak memutuskan. Orang tanya kita, kita menentukan, kita nentu pasal mana, kita netap pasal mana. Nanti dulu. Sebab kitanya mengetahui tak berapa molek lagi. Tapi nak ceritanya, menentu lain, mengetahui lain. Cuma kita menentu kemudian daripada mengetahui. Kan gitu? Kita mengetahui siap-siap, barulah kita menentu. Tapi menentu lain, mengetahui lain. Adapun menentu Allah sedia kala, mengetahui Allah sedia kala. Tak ada dahulu, tak ada kemudian lah. Faham tak ni? Sebab iradah pun tanjizi qadim, menentu sedia kala. Ilmu pun tanjizi qadim, mengetahui sedia kala. Jadi antara menentu dengan mengetahui sama-sama qadim, sedia kala. Tak ada kata hak mana dahulu, mana kemudian lah. Cuma kita nak nampak pada ta'akul, pada penampakan akal kitanya, Allah menentu. Allah menentu mari daripada Allah mengetahui.
Bila Allah mengetahui segala-gala, Allah menentu segala-gala. Allah mengetahui pada azal, Allah menentu pada azal. Tapi maknanya kita akan sebut mengetahui kemudian Allah menentu. Itu pada susunan ta'akul kita je. Tapi dia hak di Tuhannya mengetahui sedia kala, menentu sedia kala, dia tak ada dulu kemudian lah. Adapun kita menentu kemudian daripada kita mengetahui. Jadi kita jelas bahawa menentu, menetap, memutuskan. Apabila Allah telah menentukan segala-gala, kita ni terikat lah. Kalau Allah menentukan segala-gala, kalau kita tidak terikat dengan ketentuan Allah, berat daripada hak Mu'tazilah yang menafikan ketentuan Allah. Mu'tazilah, kita bicara hak bulan terdahulunya berkaitan dengan perkara jahat. Allah tidak menentukan tetapi Allah mengetahui. Itu Mu'tazilah. Kalau kita berpegang Allah menentukan segala-gala, tiba-tiba kita tidak terikat dengan ketentuan Allah, memang hebat sangat-sangat kita. Hebat sangat-sangat kita. Macam ginilah. Memanglah mak ayah kita menetapkan, memutuskan begian-begian. Kita anak ada pandangan kita sendiri. Yang kita nak turut mak ayah kita. Kenapa? Ini masa depan kita sendiri. Kenapa kita nak ikut ketentuan, ketetapan, keputusan mak ayah kita? Kita sendirilah. Maknanya apa? Power kita tu. Kengeng mak ayah kita tu. Dah? Mana mak ayah menetapkan, anak boleh canggah. Faham tak ni? Jadi kalau ketentuan Allah, ya, tapi kita tak terikat, memang hebat sangat kita. Lebih hebat daripada Mu'tazilah yang menyatakan Allah tidak menentu daripada awal perkara jahat. Itu Mu'tazilah berat dah. Memang hebat dah kitanya. Sebab kita melakukan perkara yang tidak ditentukan oleh Allah. Hebat dah lah maknanya. Kita di bumi Allah ni, kita menentukan perkara yang tidak ditentukan oleh Allah. Hebat dah. Hebat lagi Allah menentukan, tapi kita bebas, kita boleh buat ketentuan kita sendiri. Tu hebat lagi tu. Allah tidak menentukan. Ni langit bumi Allah ni, Allah tidak menentukan. Kita bebas menentukan sendiri perkara jahat. Hebat kita. Tapi hebat lagi Allah menentukan, kita tak terikat pun dengan ketentuan Allah. Lagi hebat. Tadi sebut ceramah ni, Allah menentu, bukan Allah menetap, bukan Allah memutus, Allah mengetahui saja. Dia menafikan iradah. Terkadang memanglah Allah telah menentukan segala-gala, memanglah Allah telah menetapkan segala-gala, tapi kita tak terikat. Kita diberi pilihan sebebas-bebasnya. Hak ni lagi handalan. Jadi macam mana boleh timbul fahaman seumpama tu? Apabila Allah telah menentukan, telah menetapkan segala-gala perkara, dah kita terikatlah dengan ketentuan Allah pada azal. Kita terikat. Ada ni. Tapi terikat tu pada hakiki, pada zahirnya. Macam sekarang lah. Pada zahirnya, kita bebas memilih melakukan. Memilih melakukan. Bebas kan? Memang zahir kita bebas. Tapi apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, itulah qada dan qada Allah. Terikat pada hakiki. Bebas pada zahir. Itu je lah. Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui, itu berat dah. Allah menentu, Allah menetap, tapi kita tak terikat, lagi berat. Jadi kalau begitu kok, kalau Allah menentu, kita terikat. Dah kalau Allah menentu, Allah menetap, memanglah kita terikat lah. Terikat pada hakiki. Zahirnya kita bebas. Itu je lah. Jadi terkadang di pengertian qada dan qadar tu pun kena slow. Qada, ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sekalian perkara
Datang dari qada dan qadar Allah. Qul kullum min indillah. Kata ilmu ya Muhammad, sekalian perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, wa tu'mina bil qadari kullih. Dan engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah kullih, sekaliannya. Sekalian. Mudah sahaja. Sekalian. Sebesar zarah tidak ada yang berlaku melainkan qada dan qadar. Okey. Itu saja. Tak sedut tanyalah perkara ni, tak payah tanya, sekalian. Datang kalau contoh, tak payah contoh sebab sekalian. Nak kena tanya lagi, dah ni qada juga. Dah ni hak alus ni qada juga. Dak tanya dah kalau faham sekalian. Kalau kata sebahagian qada qadar, sebahagiannya tidak qada qadar, kena tanyalah hak mana hak qada qadar. Hak mana yang bukan qada qadar, kena tanya moleklah. Sebab sebahagian kena datang kalau contoh mana dia qada qadar. Datangkan contoh mana dia yang bukan qada qadar. Tapi apabila sekalian, tak payah datang, tak payah tanya dah hak mana-mananya. Tak payah datangkan contoh. Tapi dalam kitab ni didatangkan contoh juga nak peringat kita. Sehingga kan bergerak satu-satu benda yang halus. Ketika tubuh kita bergerak, itu pun qada dan qadar, didatangkan contoh. Walau tak payah dah. Tubuh kita bergerak. Hak kasar-kasar di tubuh kita tu dengan pakaian apa bergerak sama. Hak halus-halus bergerak sama. Hak halus tak kira lah. Hak halus tu ada di tubuh kita ke, ada dalam poket kita ke. Dalam poket kita kan ada benda kecil-kecil dalam poket kita tu. Bila tubuh kita bergerak, pakaian kita bergerak, hak ada dalam poket pakaian kita akan bergerak sama. Dah bergerak, benda halus dalam poket tu siapa yang gerakkan? Tak payah tanya. Qada dan qadar. Tapi dalam kitab tengok misal, bergeraknya cicing qada qadar. Bukan cicing bergerak kerana turut tangan yang digerakkan oleh Allah, bukan. Bergerak cicing pun qada qadar. Didatangkan contoh benda halus. Padahal tak payah datang contoh dah. Cicing tu besar lagi. Kalau habuk-habuk yang ada dalam poket kita, yang ada di tubuh kita tu bergerak ketika tubuh kita bergerak, qada dan qadar. Simple sahaja. Yang kita nak kena perhati molek, bak ikhtiar usaha. Takut kita terundur jadi Jabariyah. Tu nak beringat. Takut terundur jadi Jabariyah. Tapi terundur jadi Jabariyah ni tak ada ulama yang menghukumkan kafir, tapi akidah yang terpesong, akidah yang berdosa besar. Sekalian qada-qadar, tak ada apa-apa kita wajib berpegang. Hamba kita ni ada pilihan dan perbuatan. Dah pilihan dan perbuatan lucu dak daripada qada dan qadar. Kalau lucu daripada qada dan qadar, dak faham lagi lah hak sekalian qada qadar, dak lucu lah sekalian. Dah kalaulah ikhtiar usaha pun qada qadar, dah tak ada kalau lah sekalian qada qadar. Dah kalau ikhtiar usaha pun qada qadar, kenapa kita disunnah wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan? Hanya kerana ayat Al-Quran menyandar kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah, akan dikau kami yang minta pertolongan. Jadi Tuhan sandar kami, kita yang sembah. Kita pun berpeganglah, kami ada pilihan, kami ada perbuatan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pahala bagi seseorang atas kebaikan yang diusahakannya, dosa atas seseorang daripada kejahatan yang diusahakannya. Tengok Tuhan kata kebaikan, kejahatan tu usaha seseorang. Kita berpeganglah, kita hamba ada pilihan dan perbuatan. Hak ayat biasanya orang duk baca, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tu. Tidak merubah oleh Allah Ta'ala akan satu kaum, mereka kaum tu merubah diri sendiri. Itulah ayat menyandar perbuatan kepada hamba. Kita berpeganglah.
Tapi bukan kata kaum tu merubah, bukan terdetik di hati pun qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya pakai ayat tu lah. Allah Ta'ala berfirman, zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Zahir kerosakan di daratan dan lautan dengan sebab barang yang diusahakan oleh tangan-tangan manusia. Tengok tu. Sandar kepada hamba tu kan manusia. Kita berpeganglah. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan? Kerana ayat Quran sandar kepada hamba. Kenapa ayat Al-Quran menyandar perbuatan pada hamba, walah semua tu perbuatan Allah. Jangan duk korek-korek lah. Ada hak, ada sakat dia. Kita setakat tu je. Bila Quran mengatakan hak dia belaka, kita pegang hak dia belaka. Bila Quran sandar kepada hamba, kita berpeganglah hamba ada peranan namanya ikhtiar usaha. Tapi peranan hamba ikhtiar usaha tu tetap duduk di bawah qada dan qadar. Setakat tu je. Kenapa Allah Ta'ala menyandarkan kepada hamba pilihan dan perbuatan yang sebenar-benarnya pilihan dan perbuatan qada dan qadar itu bukan urusan kita. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang akan ditanya pada hari akhirah. Ada sakat-sakat dia. Ada ni. Jadi hak kita, hak rukun makenang clear. Sekalian qada dan qadar. Nak jaga tadi tu bab ikhtiar usaha. Takut terundur jadi jabariyah. Kemudian kita bicara yang bulan terdahulunya berkaitan dengan perkara jahat. Berkaitan dengan ikhtiar dan usaha memang tidak ada dalam tajuk rukun iman yang keenam. Tajuk rukun iman keenam kok sekalian qada qadar. Sekalian qada qadar. Tu tajuk rukun iman keenam. Kena penjelasan molek takut terundur jadi jabariyah. Adapun berkaitan dengan perkara jahat, qada dan qadar itu jelas. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, Nabi kata. Dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah, baik ketentuan dan perbuatan Allah, jahat ketentuan dan perbuatan Allah. Jelas. Hak jahat ni apa? Kufur dan maksiat. Itu jelas. Yang kita nak jaganya pegangan lah, baik jahat, qada dan qadar. Adab percakapan dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah, melainkan pada majlis ilmu. Nak jaga adab situ. Takut terlajuk. Pegangan clear, baik jahat, qada dan qadar Allah. Tapi takut terlajuk kitanya, akhirnya kita jadi buah mulut kita pula dah. Kenapa kamu tidak sembahyang? Qada dan qadar. Kenapa? Jadi haram, dosa besar pula situnya. Ada segi adab percakapan kena jaga. Yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada kita. Kenapa hakikinya perkara jahat, qada dan qadar, kenapa bercakap tak boleh sandar kepada Allah perkara jahat? Jangan ada soal lah. Ada juga benda tak boleh soal. Betul lah, tak ada soal lah. Setakat tu sahaja. Sekarang perkara jahat, qada dan qadar. Tapi jangan sandar kepada qada qadar ni sebab percakapan. Ni sebab pegangan, qada qadar. Ni sebab percakapan, baik daripada Allah, buruk daripada kita. Jadi ruku iman pegangan lain, percakapan lain. Kenapa jadi wak lain gitu? Jangan ada usul lah, yang nak korek lah waktunya. Dan sekarang ni pegangan baik jahat. Percakapan jangan hak baik daripada Allah, hak jahat, hak buruk daripada kita sendiri. Jadi pegangan dalam lain, percakapan luar lain. Kenapa jadi lain? Syarak susung gitu. Gitulah kitanya. Sudahlah, takat tu je. Jadi bercanggahlah hak dalam dengan hak luar. Dah syarak suruh seumpam betul, jangan awak sama lah kitanya. Hak pegangan baik jahat, qada dan qadar. Hak percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk daripada hamba. Dah lah kat tu sudah. Pegangan
Kullu min indillah. An-Nisa yang ke-78. Kata ilmu ya Muhammad, sekalian perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sebab percakapan An-Nisa ayat yang ke-79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada Allah. Apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang diri engkau sendiri. Ada tu percakapan adab. Pegangan kitanya waktu mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah, baik ketentuan dan perbuatan Allah, jahat ketentuan dan perbuatan Allah. Pegangan percakapan Nabi SAW bersabda dalam doa kunut, wal khairu kullu fi yadai wa syarru laisa ilai. Kebaikan sekalian di sisi engkau ya Allah, dan kejahatan tidak dinisbahkan, tidak disandar pada engkau ya Allah. Ada tu adab percakapan. Jadi syarat letak dah gitu, kita duduk gitu sudahlah. Jadi macam manalah kalau orang tu duduk bercakap yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri kita sendiri, nantikan dia berpegang seumpama tu, bak pegangan tak using dah. Bak urut main kenang. Yang kita usingnya bak percakapan, takut tidak beradab. Sekarang kita adab percakapan syariat yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari diri kita sendiri. Nantikan hak tu hak dia bercakap, hak tu hak dia pegang. Dah kita tak bimbang pegangan. Sebab apa? Sebab rukun mak kenal jelas nyata kan. Baik jahat qada qadar kan. Nak using buat apa lagi? Yang kita nak jaganya rukun nikmat yang kenal, baik jahat qada dan qadar, takut kita terlajuk. Perkara tu perkara jahat, perkara tu perkara salah, perkara tu perkara yang tak elok yang kita lakukan. Kenapa kamu lakukan? Kamu lupa kepada hukum iman. Kau jahat qada-qadar kan? Takut dilajak situ. Tidak beradab dia panggil. Tiba-tiba sekarang jadi terbalik. Bila bercakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari kelemahan diri sendiri, takut nanti itu percakapan, itu pegangan. Jadi pelik pula jadinya, kita pegangan tetap dah. Ke ada rukun iman kenang yang lain yang kita ngapa? Bukan baik jahat qada qadar kan? Cuma ada juga dia baik buruk, baik buruk. Satu selok tu dalam Udi Aikim panjang selok tu, cuma saya dah tahu dia punya tajuk sebab dengar tengah dah. Cerita berkaitan dengan khairi wa syarihi. Dia terjemah baik buruk. Buruk sakit, qawi, miskin, hati je. Sepanjang tu. Baik buruk, baik buruk. Mana buruk? Sakit. Mana buruk ni qawi sekarang ni. Buruk tu datang daripada Allah. Mana buruk? Miskin seseorang. Tu datang dari Allah. Jadi sepanjang sampai ke sudah, dia tak sebut pun kufur dan maksiat, tak sebut pun. Hanya sebut buruk, contoh sakit, qawi, lepas tu miskin. Jadi kita tu ngapa rukun kenang tu? Baik jahat ke baik buruk? Kita ngapa kan? Rukun kenang tu lah. Baik jahat ke baik buruk? Kita sebut gini, untung baik, untung jahat. Bukan gitu? Ke untung baik, untung buruk? Untung tu nasib lah, bukan untung rugi. Ada orang tanya pula, Ustaz, untung kalau baik, untung kalau jahat, untung kat mana? Bukan untung rugi ni, untung nasib orang panggil. Apa yang berlaku tu untung nasib. Untung nasib hak baik, qada qadar. Untung nasib hak jahat, qada qadar. Tapi kita sebut untung baik, untung jahat tau. Ke untung baik, untung buruk. Tapi yang saya kata tadi, audio tadi tu, memang disebut baik buruk, baik buruk. Sampai ke habis selok tu, sepatah pun tak sebut hak jahat, kufur dan maksiat. Tapi dia tidak nafikan hak jahat, kufur, maksiat. Dia tidak nafikan. Cuma tak sebut langsung. Buruk, 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 sakit, kemudian qawi, kemudian miskin.
Datang daripada qada dan qadar. Mana tak sebut pun perkara jahat. Tak ada sebut perkara jahat. Jadi maknanya dari segi pegangan kita tak ada using dah. Sebab apa? Jelas. Baik jahat, qada dan qadar, yang kita nak jaganya jangan kita tidak beradab dengan Allah dengan bahu kita menyandarkan perkara yang jahat kepada qada dan qadar, melainkan dalam majlis ilmu. Dan saya sebut dah terdahulunya berkaitan dengan hukum orang yang menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar. Hukumnya haram, dosa besar, sekalipun dia menyandarkan perkara jahat kepada qada Allah sebelum daripada dia melakukan. Tak buat lagi. Tak buat lagi ni. Tapi dia bercadang nak buat. Orang tanya, nak pergi tak tempat maksiat tu? Tak pergi lagi ni. Nak pergi kedai. Kalau Tuhan takdir ada di situ, ada di situlah, la haula wala quwata illa billah. Tapi belum lagi pergi pada tempat maksiat. Tetapi kalau Tuhan takdirkan nanti malam esok ke ada di tempat maksiat tu, saya ni hamba ada di situ, di mana lagi saya nak pergi? Nabi sudah bersabda, masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Nabi kata, barang yang dikehendaki oleh Allah pasti akan berlaku. Barang yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan berlaku. Kalau Allah menghendaki saya ada di situ malam nanti ataupun esok, saya adalah di situ. Nak ke mana lagi saya? Tapi belum lagi pergi kepada tempat maksiat, haram dosa dah awal-awal. Ada ni. Belum buat lagi tu. Sama telah pula buat dah maksiat. Kenapa kamu pergi ke tempat maksiat semalam? Qada qada, haram dosa besar. Ada ni. Dia dalam bab menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar ni, yang syarak mengharuskan hanyalah untuk elok daripada cerca kata-kata orang. Kita dahulu tak baik dan kita sudah bertaubah, tapi orang masih lagi mengungkit-ungkit kesalahan lama kita. Kita sudah tinggalkan kesalahan tersebut dan kita sudah bertaubah, tapi orang masih lagi ungkit kesalahan lampau. Maka diharuskan kita menyandar kesalahan lampau kepada qada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk elok daripada kata-kata orang. Itu sahaja yang dibenarkan. Ada. Kita belajar, kemudian jadi nak faham tu payah. Nak faham tu payah. Selalu dalam kemudian belajar. Masa muda-muda tak belajar ilmu fardu ain, dosa besar. Kemudian baru belajar. Bila belajar tu kemudian lambat faham. Orang berkata dah muda-muda tak belajar, tua-tua baru nak belajar. Lepas tu mulalah sungguh kata lambat nak faham, payah nak erti dah, tua dah. Tuan pun mengantuk letih dah baru nak belajar fardu ain. Nak cepat faham macam mana? Nak buat warna dulu tak belajar tu qada qada. Disandar kepada qada qada. Walau tak belajar dahulu tu dosa besar mengekali jahil fardu ain. Tapi dah orang duk ukit gitu dulu, buat apa tak belajar? Yang kitanya sudah bertaubah daripada mengekali jahil fardu ain dengan bahawa kita sudah menyesal kerana dahulu tak belajar. Sekarang kita belajar fardu ain tak tinggal dah. Azam pula di hati, kita tak akan lagi meninggalkan belajar fardu ain. Cukup dah rukun taubahnya. Kita belajar sungguh-sungguh dah. Orang duk ukit lagi dah dulu kamu tak belajar. Kenapa? Dulu tak belajar tu qada tu. Benda jahat, apa nak sama pada qada. Dan yang kamu duk ungkit buat apa? Mana untuk elok cerca diharuskan. Ada ni. Itu sahaja yang diharuskan. Patut lain janganlah. Jangan sesekali kita menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala nisbah percakapan. Sebagaimana hak bulan lepasnya ini jawab hak Nabi Khidir alaihi salam, cerita kepada Nabi Musa asal hikmah apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir.
Jumpa dinding yang runtuh, Nabi Khidir angkat. Walaha kaum tu nak jamu pun kedeku. Fa'abau an yudayyifuhuma, kedeku. Tanpa tak mau jamu pun Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam, kedekunya. Tapi Nabi Khidir jumpa dinding runtuh, dia pergi angkat. Lepas tu naik perahu, orang susah. Nabi Khidir dia cacatkan perahu tu. Hak ni kita maklum cerita ni. Tapi kita nak pergi kepada hak jawapan Nabi Khidir kepada persoalan Nabi Musa AS. Nabi Khidir kata, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Mengkenaki oleh Tuhan engkau ya Musa baru sampai umur balik oleh anak yatim 2 orang tu. Sebab di bawah dinding tembok tu ada harta peninggalan ibu bapa dia yang soleh. Ada ni. Tapi Nabi dia kata fa'arada rabbuka, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa bahawa sampai umur balik kedua-dua anak yatim ni. Sebaliknya hak Nabi Khidir AS cacatkan perahu tu, rosokkan perahu tu, Nabi Khidir kata fa'aradtu an aibaha, fa'aradtu an aibaha, maka telah mendaki oleh aku bahawa aku nak mencacatkan safinah perahu tu. Fa'aradtu, aku yang kehendak. Hak tegakkan dinding tu, fa'arada rabbuka, telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Sebab apa? Hak tu nampak benda molek zahirnya. Dah tegakkan dinding yang runtuh kan benda molek pada zahirnya. Jadi fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, telah mendaki oleh Tuhan engkau. Tengok. Tapi mencacatkan perahu ni rupa zahirnya buruk, tak baik. Fa'aradtu an aibaha, maka telah menghendaki oleh aku. Tengok. Nabi Khidir tak sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil adab. Ada ni. Sama juga dengan dalam ayat yang menghikayatkan perkataan jin. Dalam ayat tu wa anna la nadri asyarun urida biman fil ard am arada rabbuhum an arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna la nadri asyarun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Cuma ayat ni payah sikit kita nak faham. Allah Ta'ala menghikayatkan ke perkataan jin. Hak jin nak tengok dah hak catatan tu. Jin kata, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui sama ada dikehendaki dengan mereka yang di bumi akan kejahatan, ataupun kami tidak mengetahui sama ada telah mendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Mula-mula jin kata kami tidak mengetahui sama ada telah dikehendaki akan kejahatan dengan mereka yang di bumi manusia, ataupun telah menghendaki oleh Tuhan mereka ni manusia lah, mereka yang ada di bumi tu akan kebaikan. Ni kena duduk mikir sikit. Dia datangkan dengan bina majhul lah tu. Dikehendaki akan kejahatan, atau bina ma'ruf menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Sama ada dikehendaki akan kejahatan dengan mereka ni manusia yang ada di bumi, ataupun telah menghendaki oleh Tuhan mereka yang ada di bumi itulah manusia akan kebaikan. Nampak dah kita ada beza. Satu kejahatan, satunya kebaikan. Hak kejahatan, adakah dikehendaki akan kejahatan? Hak kebaikan, adakah telah menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan? Kebaikan telah dikehendaki oleh Tuhan mereka. Didatangkan fa'il. Siapa yang menghendaki? Tuhan mereka menghendaki akan kejahatan.
akan kebaikan. Tapi hak kejahatan, hak kejahatannya adakah telah dikehendaki akan kejahatan? Dikehendaki. Siapa yang menghendaki? Didatangkan dari bina majhul. Tidak dinyatakan siapa yang kehendak. Adapun kebaikan ataupun telah menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Telah menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Tuhan yang kehendak kebaikan ni. Hak kejahatan adakah telah dikehendaki, bukan menghendaki, dikehendaki akan kejahatan. Siapa semua yang menghendaki? Tuhan mereka juga. Tapi tak datangkan bina fa'il. Bina fa'il macam mana? Menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Bina majhulnya dikehendaki akan kejahatan. Dikehendaki, bukan menghendaki oleh Tuhan akan kejahatan, dikehendaki akan kejahatan. Tapi siapa yang menghendaki kejahatan ni? Tuhan juga. Tapi tak kata Tuhan dikehendaki akan kejahatan ataupun menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Hak kebaikan menghendaki oleh Tuhan. Kejahatan dikehendaki akan kejahatan. Dikehendaki akan kejahatan, yakni menghendaki oleh Tuhan mereka akan kejahatan. Tapi disembunyikan Tuhan yang menghendaki. Ada ni. Tak sebut Tuhan. Tapi hak kebaikan ataupun telah menghendaki oleh Tuhan mereka, Tuhan manusia akan kebaikan. Kebaikan menghendaki oleh Tuhan. Dan kejahatan dikehendaki akan kejahatan. Dikehendaki. Siapa? Oleh siapa? Tidak didatangkan. Sebab apa? Dah kejahatan ni tak sebut Tuhan lah. Tapi sebenarnya siapa yang menghendaki kejahatan? Allah juga, Tuhan juga. Tapi dia datangkan dengan benda majhul. Adakah telah dikehendaki akan kejahatan ataupun telah menghendaki oleh Tuhan akan kebaikan? Hak kebaikan menghendaki oleh Tuhan akan kebaikan. Didatangkan. Siapa yang menghendaki kebaikan? Tuhan. Hak kejahatan adakah telah dikehendaki akan kejahatan? Bukan kata adakah telah menghendaki oleh Tuhan mereka akan kejahatan. Tak. Adakah telah dikehendaki akan kejahatan, yakni adakah telah menghendaki oleh Tuhan juga akan kejahatan tu, tapi disembunyikan Tuhan. Bina majhul dia panggil. Kenapa ni? Hak baik sandar ke Tuhan lah, hak buruk jangan sandar ke Tuhan. Tapi hakikinya hak Tuhan juga. Ini panggil apa? Bab pegangan satu, bab adab percakapan satu. Mana? Ni kita ulang panjang dah ni. Ni benda ni kuliah yang keberapa dah tahu ni, hak berkaitan dengan perkara yang jahat yang terang nyata jelas di rukun iman yang keenam. Baik jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia apa-apa perkara yang walaupun tidak berdosa, benda yang tak elok pun jangan kita sandar kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam sebut kalau terdahulunya, kita pemalah. Kita ni jenis kelang kabut, jenis terbolah. Kerja buat kita tu jadi cukar cemaking sokmo kitanya. Tak ada jenis-jenis tertik terening dok kita ni. Kan ada orang jenis tertik terening, kerja buat dia teratur comel je. Ada orang ni gok cukar cemaking buat kerja. Kamu ni kenapa kerja cukar cemaking gitu? Qada qadar, jangan. Itu benda tak molek. Ada ni? Benda tak molek jangan sandar pada qada dan qadar. Tambahan pula kalau benda tu salah pula ni, dah pasal dia nak kata gua mana? Kan orang pasal jenis cukar cemaking tu kan, memang gitu Tuhan buat ke dianya. Nak suruh dia jadi titik terening itu bukan pasal dia. Memanglah Tuhan jadikan, tapi benda tak comel. Tapi kalau benda memang salah,
kita kerja pun cuai, tidak menunaikan amanah majikan. Bila majikan tegur, kerja tak siap, qada dia kata. Oh, tu lagi berat. Ada ni. Kena pula majikan hok jahil. Qada kena kelak ni. Kelak kepala majikan. Apa? Dah qada. Nak lawan kok mana lagi dah? Oh, jenis majikan jahil. Oh, kalau majikan tu hok cerdik, polah telinga lalu. Ni mu ni kerja dah tak amanah. Kerja tak jujur. Kalau majikan ada, nampak rajin kerja. Majikan tak ada, mula dah amanah. Tu tak baik kerja gitu tu. Sandar ke Tuhan 2 kali tak baik. Ulah lingas lalu patutnya. Pada ni. Dah majikan ada reti. Ni cinta sungguh ni. Dia boh. Bila dia tegur-tegur anak buah dia sandar pada kodak-kodak. Senyaklah dia. Lepas dia belajar, kok tu nati dia tu nati. Oh, baru nati. Dalam muka ni pada goreng ke anak buah je. Ada reti. Senang dia jawab. Tuhan tetap dah boh, rezeki banyak mana. Kalau Tuhan rezeki hari ni banyak tu lah saya dapatnya. Dah orang lain tu boleh banyak, tu dah Tuhan rezeki dia banyak. Malah dia kerja tak betul. Lepas tu, kalau Tuhan kata rezeki cupok lah. Kalau segatang, pandai pula. Dah kalau Tuhan tetap rezeki cupok, takkan jadi segatang. Kalau dah segatang, takkan jadi kurangnya. Memanglah pegangan kita gitu. Kita dapat Allah cupok lah, segatang lah. Tapi kita dapat cupok tu mari daripada kita tu yang tidak kerja molek. Tak boleh sandarlah kepada qada dan qadar. Ada ni. Sebab apa? Sebab mari daripada kelalaian kita, kecuaian kita, kerja tak molek kita. Hakiki hak Tuhan belaka. Tapi pandai lah dia kata. Dah Tuhan tetap dah cupok lah. Kalau tak segatang lah. Ada pula orang fahaman ni lah kata salah fahaman ni. Fahaman kata rezeki secupok takkan ada segatang. Fahaman ni salah ni. Fahaman ni menyebabkan orang Islam jadi mundur. Ni. Orang agama cakap gitu tu. Fahaman salah, rezeki cupok takkan jadi segatang. Fahaman salah ni lah yang memundurkan orang Islam, dia kata. Jadi maknanya kalau Tuhan tetap secupok, kita boleh dapat segatang, handalanglah kita. Kau macam mana? Tapi kita, rezeki kita cupok ke segatang, kita tak tahu. Ke bangun pagi tahu lalu dah. Bangun pagi tengok, oh cupok sama tidur. Kalau pergi awal apa, cupok kau. Kita tak tahu. Kita usahalah sungguh-sungguh. Boleh cupok, sabarlah. Boleh segatang, syukurlah. Ada ni. Tapi kalau kita boleh cupok sikit tu kerana kemalasan kita, jangan sandar pada qada dan qadar. Hakiki Tuhan belaka. Tu je. Tapi memang betul lah pegang kita. Si cupok takkan jadi segatang. Dia kata salah fahaman tu. Fahaman tu menyebabkan jadi mundur orang Islam. Tak tahulah tu mari mana fahaman pelik belaka tu. Tapi kalaulah kata boleh sedikit datang ada kecuaian datang ada kemalasan kita contohnya, jangan sandar kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pernah timbul dalam satu surat khabar. Dia masa tu musim perayaan. Musim perayaan ni banyak berlaku kemalangan lah. Musim perayaan banyak berlaku kemalangan. Jadi tajuk dianya kemalangan yang berlaku ni takdir ataupun kecuaian. Itu tajuk besar dia. Mana masa tu masa perayaan. Perayaan ni banyak kemalangan. Jadi tajuknya kemalangan tu takdir Allah ataupun kecuaian manusia. Tajuk dia. Kemalangan yang berlaku pada musim perayaan, takdir Allah ataupun kecuaian manusia. Tapi dalam tu memang dinafikan takdir Allah. Dalam tu memang dinafikan takdir Allah. Tapi yang menulis tu mungkin bukan aliran agama barangkali, sebab nampak yang menulis tu macam wartawan biasa je rasanya.
Mana yang menulis tu bukan ruangan agama, bukan ruangan agama. Macam ruangan rencana gitu je, bukan ruangan agama. Dan yang menulis pun rasa-rasa macam wartawan biasa je. Tapi dalam tu memang dia tolak. Kemenangan berlaku bukan takdir Allah, kecuaian manusia. Ditolak terus itu. Tidak ada takdir Allah. Itu kecuaian manusia. Kita macam mana? Memanglah takdir Allah. Tetapi kalau kemalangan tu berpunca dari kecuaian manusia, kita kata kecuaian manusia. Kita tak akan sandar pada takdir Allah. Sebab apa? Sebab itu benda yang salah. Takdir Allah tetap ada takdir Allah. Tapi kalau kemalangan tu berlaku kerana kecuaian manusia, manusia bawa laju, manusia bawa dalam keadaan mengantuk, manusia bawa dalam keadaan letih, manusia bawa dalam keadaan tidak ikut peraturan, dia nak memotong ikut suka dia je, contohnya, itu kecuaian manusia. Maka berlaku kemalangan, memang tidak boleh sandar kepada qada dan qadar Allah. Itu sandar kepada diri sendiri. Sebab apa? Sebab benda buruk. Takdir Allah tetap dah tak lagi dari situ. Dari segi adab percakapan, boleh tak nak sandar pada takdir Allah? Kenapa berlaku kemalangan? Kerana saya tadi letih dah, perjalanan jauh ni, mengantuk dah. Itu kecuaian awak. Kita tak akan sandar pada takdir Allah. Sebab apa? Sebab kecuaian kesalahan manusia itu sendiri. Jadi kalau kata kemalangan tu takdir Allah ataupun kecuaian manusia, memang segala-galanya takdir Allah. Tapi kalau kecuali manusia, tidak akan disandar kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hak saraba tu memang ditolak sepenuhnya lah, tidak ada takdir di situ. Tidak ada takdir. Semata-mata kecuaian manusia. Jadi ini kita letak molek dari segi pegangan, dari segi adab percakapan. Ni kadang-kadang kan, kenapa kamu tidak tutup aurah? Allah belum buka hati saya. Oh, sedap dia jawab. Kenapa kamu masih lagi tidak pakai tudung? Kerana Allah belum belum buka hati saya. Oh, sandar kepada Allah. Dahlah tidak bertudung tu haram berdosa. Sandar kepada takdir Allah haram berdosa pula situnya. Selapis lagi. Kata ni. Ada orang jawab pesen ni. Kenapa kamu tidak pakai tudung? Hati saya belum terbuka. Supa ke tak? Tadi dia kata Allah belum buka hati saya. Jadi dia tu jadi gitu kerana Allah lah. Kadang-kadang jawabnya hati saya belum terbuka. Lain tu. Oh, ni dia kata hati dia tu tak baik lagi. Tidak sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak apalah. Tak apa. Ni bukan tak apa betul tak pakai tudung tu. Jangan salah faham pula. Jangan gerek kok lain. Boleh tak pakai tudung ustaz kata. Tapi jangan sandar ke Tuhan sudah lah. Sandar pada awak. Salah gitu. Hak tak pakai tudung tu memang dah berdosa tu. Orang maklum ayah dah cerita dah tu. Tapi kalau disandar pula kepada Allah, dosa baru lain pula. Kalau disandar kepada saya, hati saya belum terbuka, tu disandar kepada kejahatan diri dia sendiri. Hak tak akan tudung tu maklum lah. Cuma jangan sesekali sandar kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dia main dadah. Dia main dadah. Bila orang kapur marah, kan aku main dadah ni qada-qada kan. Oh, siap pula dah. Dia dengar ngajar sejik qada-qada belaka. Jadi dia main dadah qada-qada, haram dah sebesar tu sandar kepada Allah Subhanahu wa taala tu. Dia kata, saya pun tak ambuh dengan dadah ni. Sebab memanglah orang benci belaka ke saya ni. Memang saya tak ambuh dadah ni. Dah Tuhan tetap dah pada azab. Nak lagi mana lagi saya ni? Oh, dia sandar ke Tuhan tak setarang. Dia main dadah. Kita akan jawab, tak, kamu yang merosakkan diri kamu sendiri. Kamu yang merosakkan diri kamu sendiri. Oh, dia sandar kepada qada, hak dia main dadah. Mana apa? Benda keburukan jangan sesekali sandar kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ni contoh. Contoh je ni.
buat satu bangunan, satu pembinaan, comel. Siap pembinaan tu sebelum tarikh. Siap pembinaan tu sebelum tarikh. Ini dia panggil kegemilangan, kecemerlangan. Apa? Boleh siapkan sebelum tarikh. Sebelum tarikh serah siap dah. Ini kecemerlangan dan kegemilangan, kebijaksanaan dia. Tiba-tiba rutuh. Takdir Allah. Takdir Allah. Rutuh takdir Allah. Masa siap, belum sampai masa penyerahan, saya cemerlang, gemilang, terbilang. Dulu kan temberang dicampur belaka tu. Gemilang, cemerlang pun semua. Rutuh, takdir Allah, takdir Allah. Kata ni mazhab mana pasal ni? Kitanya yang baik, alhamdulillah, datang daripada Allah. Yang tak baik, hok tak elok, tu kelemahan saya sendiri, kecuaian saya sendiri. Hok ni tak tahu mazhab mana ni. Ketika hok baik, saya cemerlang, sayalah segala-galanya. Bila runtuh ni bukan runtuh kerana gempa bumi. Kalau runtuh kerana gempa bumi tu tak ada lah hak bahagian manusia situ. Kalau runtuh tu bangunan yang sudah lama sangat dah usia dia, runtuh, tak pelik lah sebab dia bangunan lama. Ini bangunan yang berkilat lagi sangat-sangat baru. Rutuh. Bila rutuh ni apa kata? Tuding jari. Ni tuding jari kepada pihak ni, pihak ni tuding jari kepada pihak ni. Dia masing-masing tuding jari, panggil tak? Ada tu tuding jari, faham tak? Dia masing-masing tuding jari antara satu sama lain. Jumpalah. Panggil apa ni? Hok orang duduk tumbuk-tumbuk tu panggil apa? Ialah orang hok duduk berlatih tu lah. Dia panggil apa tu? Tepat nak tumbuk tu lah. Punya tuding-tuding, dia letak pada siapa tu? Allah yang runtuhkan. Allah Ta'ala. Dah sama-sama ni mu kata aku, kata mu tu, kena-kena. Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala takdirkan runtuh, siapa kita yang boleh menghalang kerja Allah? Sedap pula. Dan sekarang ni kalau Allah sudah mentakdirkan runtuh, siapa kita yang boleh menghalang kerja Allah? Kan sedap bunyi tu. Allah mentakdirkan runtuh lah. Macam mana? Betul ke tak? Memanglah betul. Bukan runtuh bangunan, berkelip mata pun takdir Allah, bergerak nadi pun takdir Allah, betul lah. Tapi runtuh tu puncanya, puncanya datang daripada kejahatan manusia. Sebab apa? Sebab manusia ni pakat kekoh. Ni kekoh sikit, ni kekoh sikit. Faham lah kekoh tu. Dia bukan kekoh tiang besi batu tu, bukan. Kekoh. Akhirnya pembinaannya tidak berkualiti. Lepas tu runtuh. Itu mari daripada kejahatan manusia. Jangan sandar kepada takdir Allah. Memanglah hakiki takdir Allah belaka. Kejahatan di kekoh tu pun takdir Allah Ta'ala hakikinya. Tapi benda tak baik, jangan sandar kepada takdir Allah. Tapi perkara ni, sandar benda yang berlaku kerana kecuaian manusia pada takdir Allah ni, sandar secara terbuka ni. Dalam surat khabar apa semua, mana orang agama? Kenapa orang agama tidak bagi peringatan? Kenapa kamu sandar kepada takdir Allah? Ini kecuaian manusia. Jangan kamu sandar kepada takdir Allah, itu haram hukumnya. Tapi tidak ada. Tidak ada. Hak bercakap ni memanglah orang jahil. Hak menyandarkan runtuh pada takdir Allah ni memang orang jahil. Tapi orang agamanya mana? Kenapa tidak bagi peringatan? Kena peringat, jangan sesekali kamu sandar pada takdir Allah. Sebab ini perkara yang berpunca daripada kejahatan manusia. Jangan sandar kepada takdir Allah. Hakikinya tetap dah segala-galanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang agama pun berdiam diri. Jadi akhirnya mudah-mudah sahaja berlaku benda yang tak baik, sandar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Macam contoh sekarang lah COVID. Memang takdir Allah. Tapi merebaknya COVID ni datang daripada mana?
Datang daripada ni kerakusan manusia itu sendiri. Manusia yang tidak ikut peraturan sendiri. Maka jangan sandar kepada takdir Allah. Memanglah takdir Allah. Jangan sandar pada takdir Allah kalaulah datang daripada kecuaian manusia. Macam terus saya pernah sebut hak berkaitan dengan polemik kenaikan harga barang. Saya pernah sebut hak kuliah duha kita ni. Ini kuliah duha ni. Nanti insya-Allah kuliah maghrib akan masuk pula pada rukun yang kenang dalam kitab Pati Faridah. Itu hak bagian kuliah maghrib. Ini kuliah duha. Saya ada sebut berkaitan dengan polemik kenaikan harga barang. Ingat tak? Yang menyandarkan kenaikan barang kepada Allah ni orang agama, doktor agama. Disandar kepada hadis sahih Bukhari. Kenaikan harga barang berlaku pada masa Nabi. Sahabat minta pada Nabi supaya, maksud lebih kurang lah ni, untuk ambil tindakan lah, buat pengawalan. Nabi sandar kepada takdir Allah. Maka kenaikan harga barang sekarang, doktor tadi disandar pada takdir Allah. Kemudian datanglah doktor yang lain, dia menafikan takdir Allah. Kenaikan harga barang bukan takdir Allah. Kemudian menuduh antara dua doktor ni, kamu Qadariyah, kamu Jabariyah. Lepas tu ada lagi orang agama lain yang tupang sekaki. Satu peringkatnya, orang berkenaan, dia bokeh humbi terus. Bokeh humbi. Dia kata orang peniaga yang bukan Islam sendiri mengetahui kenaikan harga barang tak ada langsung kena-mengena dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bokeh rukun iman kenang. Ada ni. Lepas tu macam-macam lagi komen ni. Orang agama yang tupang. Oh, kalau kenaikan harga barang takdir Allah, orang bunuh orang di mahkamah tu takdir Allah juga. Jadi kalau hakim tanya dia, kenapa kamu membunuh? Pasti dia akan jawab takdir Allah. Kalau kenaikan harga barang takdir Allah, bunuh orang takdir Allah juga. Dah apa? Bunuh orang bukan takdir Allah. Jadi ikut larat dan ikut larat. Maknanya dia menafikan kenaikan barang takdir Allah. Kalaulah kenaikan harga barang takdir Allah, pasti orang bunuh orang tu pun dia akan jawab kepada Tok Hakim, saya membunuh kerana takdir Allah. Dan memanglah segala-gala takdir Allah. Bunuh orang pun takdir Allah. Tapi kalaulah Tok Hakim tanya, dijawab takdir Allah, dibunuh orang tu, Tok Hakim kena takzir dulu. Takzir dulu. Anda Tok Hakim nak supiak ke, nak rotang ke, sebab apa? Haram tu kamu menyandar, kamu bunuh orang pada takdir. Kena takzir dulu. Hak dibunuh orang tu bicara semula. Sebab apa? Salah cakapan gitu tu. Tapi pegangan tetap dah. Tapi kenapa orang ni kata, kalaulah kenaikan harga barang takdir Allah, dia bunuh orang takdir Allah juga. Jadi seolah-olahnya bukan takdir Allah. Ni semua ni bicara di kalangan orang agama belakang ni. Hak ketika polemik kenaikan harga barang. Lepas tu, mana hak sebenar-benarnya? Sebab hak kata takdir Allah, doktor agama. Hak kata bukan takdir Allah, doktor agama. Dah hak mana betul? Akhirnya dia jadi senyap gitu je. Tak ada apa ni? Penyelesaian tidak ada. Senyap gitu je. Jadi macam susah sangat. Ada satu komen itu, komen dia berenah lah. Cuma dia tak cerita panjang. Dia kata salah konteks, dia panggil salah situasi. Pada masa Nabi, kenaikan harga barang bukan berpunca daripada kejahatan manusia. Sebab kenaikan harga barang ni boleh berlaku daripada berbagai-bagai punca, berbagai-bagai sebab. Jadi kenaikan harga barang ni tak dapat dielakkan oleh peniaga. Sebab peniaga dapat dengan harga yang mahal. Kemungkinan tempat penghasilan tu, di tempat tu mungkin barang dia kurang ke, ada berlaku musibah di tempat mereka ke, kemarau di tempat mereka ke, menyebabkan barang tu jadi sedikit. Jadi peniaga nak dapat barang dia terpaksa kena beli dengan harga yang mahal. Dia pun balik ke Madinah, terpaksa dah kena jual dengan harga yang mahal juga sebab dia dapat harga mahal. Sebab di tempat kurang bekalan. Mungkinlah banyak punca. Tapi bukan berpunca daripada kejahatan manusia. Nabi sandarlah kepada takdir Allah. Sebab kalau nak pengawalan, menyebabkan menganiayai peniaga pula. Peniaga ni bukan dia saja-saja menaikkan harga barang. Ada ni. Adapun kenaikan harga barang pada masa kita ni berpunca daripada apa? Berpunca daripada kekoh tadi lah. Kekoh punya kekoh. Apabila sumber kurang, kekoh rakyat lah pulaknya.
Gitulah. Jadi kalau kenaikan harga barang tu berpunca daripada kejahatan manusia, jangan sesekali sandar kepada takdir Allah. Haram hukumnya, dosa besar. Kita menyandarkan perkara yang berlaku yang berpunca dari kecuaian kita sendiri kepada takdir Allah. Walaupun hakikinya kecuaian yang berlaku tu memang takdir Allah juga. Tu saja. Ni siapa peringkat nak menafikan terus takdir Allah. Oh, dia buat banding dengan peniaga bukan Islam pun tahu bahawa kenaikan harga barang tak ada kaitan dengan Tuhan. Oh, jadi dia buat macam orang-orang bukan Islam juga dia ni. Dia bokeh tu umbi hak rukun iman yang ke-6. Tapi tak adilah. Akhirnya senyap gitu, tak ada. Walaha kita di Malaysia ni hebat nak banding daripada negara lain. Negara lain ni sebutkan kata marah pula. Negara lain kalau mufti seorang je, Malaysia kita ramai belah-belah tau. Ini isu ni. Isu agama ni. Jadi polemik ini. Orang agama lah kena perjelaskan. Takdir Allah kedak. Memang takdir Allah segala-galanya. Dah boleh tak sandar kepada Allah kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang kena cek lah berpunca daripada apa? Berpunca daripada kelemahan manusia, kejahatan manusia. Kerana urus takbir manusia ni tak baik. Kalau mari situ punca, jangan sandar kenaikan kepada takdir Allah. Perjelaskan molek, sebab itu benda yang punca daripada kejahatan manusia. Tu sahaja. Tapi dibiarkan baloh, lepas tu senyap. Kita masa tu macam mana? Pada masa polemik, tak heran? Tak heran? Kita tak ingat tau. Kita mudah lupa kita ni. Ambillah. Maknanya pegangan kita tetap segala-gala qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi adab percakapan, jangan sesekali menyandarkan perkara jahat kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Hak menyandarkan pekerjaan kepada qada Allah ni iblis kan? Iblis kan? Kata iblis Azazil, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surah Hijr ayat yang 39. Azazil kata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah menyesatkan akan daku, engkau yang menyesatkan akan daku, maka iblis kata, aku akan menghiasi akan mereka yang ada di bumi. Menghiasi mana? Mempersolekkan macam mana? Hak baik nampak tak baik, hak tak baik nampak baik. Itu iblis punya janji. Jadi akan menyesatkan sekalian melainkan mereka yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba engkau yang engkau telah sucikan akan mereka. Tapi iblis oleh kerana engkau telah menyesatkan akan daku, tengok Azazil menyandarkan kejahatan, kesesatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Azazil tengok perangai macam tu. Tapi ada setengah guru kata Azazil pun tahu perkara jahat tu qada Allah. Azazil kan alim, kan berilmu kan. Azazil ni pasti dia tahu perkara jahat, perkara sesatan itu takdir Allah. Tapi jahat dia kerana menyandar kepada takdir Allah, hak kesesatan dia. Kita ni siapa ke benda sesat, benda jahat takdir Allah pun tak tahu, semayang rajin, kan pelik tu. Iblis hak menyandarkan kesesatan benda takdir Allah, Allah perintah sujud sekali pun tak mau. Kita ni tiap-tiap rakaat sujud 2 kali. Tapi perkara jahat, rukun iman tu takdir Allah, perkara jahat tak tahu, tidak berpegang pun. Berat daripada Azazil lagi ni. Memang Azazil tahu, tapi salah dia kerana menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesesatan diri dia tu. Ini kita cerita hak pegangan ahli sunnah wal jamaah. Hak Mu'tazilah kita cerita dah terdahulunya. Mu'tazilah berpegang perkara jahat tidak datang dari qada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengetahui. Seseorang memilih untuk melakukan perkara jahat,
tetapi berhasil pekerjaan adalah datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu Mu'tazilah. Itu akidah yang khilaf ulama, sama ada kafir ataupun pandangan muktamad, akidah yang fasik lagi mubtadi'. Ada ni. Itu akidah Mu'tazilah, hak dia pakai pada tahsinul akli. Walaupun ayat Al-Quran jelas, walaupun hadis Nabi jelas, segala-gala adalah datang dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa jelas. Tapi Mu'tazilah lebih kepada logik akal. Takkanlah perkara jahat qada Allah juga, benda yang Allah Taala marah, dia pakai logik akal. Orang yang tidak beriman dengan qada dan qadar Allah baik jahat ni, Tuhan suruh cari Tuhan lain tu. Dalam hadis kudusi Allah Taala berfirman, ya Muhammad, man amana bi, wahai Muhammad, sesiapa yang beriman dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, walam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi, dan tidak beriman dengan ketentuan baik dan jahat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata, sesiapa yang beriman dengan aku, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah, perkara baik dan jahat, Tuhan kata, falyaltamis rabban ghairi, makalah dia cari Tuhan lain. Apa ni? Beriman dengan aku, Tuhan kata, tapi tidak beriman dengan ketentuan baik jahat daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan suruh cari Tuhan lain. Allah suruh cari Tuhan lain. Dan ada kursi yang lain, Tuhan Allah Taala berfirman, ana khalaqtul khair wasyarr. Tuhan kata, akulah yang menjadikan kebaikan dan kejahatan. Fatuba liman qaddartu alaihi khair wa wailun liman qaddartu alaihi syarr. Maka bertuahlah, Tuhan kata, kepada sesiapa yang aku takdirkan atasnya kebaikan, bertuahlah. Hak mana yang Tuhan takdirkan beriman, beramal soleh, bertuahlah. Dan celakalah bagi sesiapa yang aku takdir ke atasnya kejahatan. Tapi baik jahat ke, Tuhan kata dia buat belaka. Habis cerita. Hak mana yang Tuhan takdirkan kebaikan, betul. Hak mana yang Tuhan takdirkan kejahatan, celaka, tidak. Sebab apa? Sebab Allah Tuhan. Hak dia belaka. Milik dia belaka. Tapi walaupun jelas hak ayat Quran di Nabi, tapi Mu'tazilahnya tetap dipakai logik akal, dia tidak terima perkara jahat datang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita kuliah duha ni 2 jam. Kita sebelum ni pernah kata kalau ada persoalan, maknanya tulislah soalan kalau ada persoalan lah. Cuma kadang-kadang kita bicara bab akidah ni tak berani nak tanya dah. Kalau bab fiqh sedap tanya. Kita sebenarnya fiqh ni wisyahul afrah. Tapi sebelum masuk fiqh tu kita bicara bab akidah terlebih dahulu. Sebab kita 2 jam. Maknanya kalau ada persoalan, kita berhenti kitab awal sikit, kita pergi pada soalan tu. Soalan tu moleknya tulislah. Mana kadang-kadang kalau kita tanya tengah tu, kadang-kadang cara kita bertanya pun kadang-kadang tak kena apa semua. Kalau kita tulis tu, tengok soalan ni kena tak kena tajuk. Kalau kena tajuk kita ambil, tak kena tajuk kita simpan je. Ada ni. Tapi kita bab-bab pegangan ni gitulah. Jadi kita nak tanya pun kadang-kadang kita tanya, bukan kita berpegang sebagaimana kita tanya. Orang kata dia tanya gitu, dia pegang gitu dah tu. Tanya ni mari ke muskilan ni. Kita tak pegang hak pasal gitu, pasal salah tu. Cuma kita mari ke muskilan, ataupun kita pernah dengar orang cakap yang kita muskil, kita pun tanyalah. Tapi kita tanya tu memang salah pegangan kalau seumpama tu. Kalau tanya kau kata, dia ni nampak ngaji lama ni. Apa dia pegang hak gitu? Padahal dia tanya, bukan dia pegang hak gitu. Tu orang takut nak tanya. Sebab ni bab akidah ni. Ni bab akidah. Salah sini, balik awal lah. Ni bab pegangan. Yelah kadang-kadang orang tanya, pelik-pelik dia tanya. Dah kalaulah segala perkara yang berlaku ni, termasuk perkara yang buruk, perkara yang musibah-musibah tu qada berlaku, dia pun tanya. Masa tu hak tengah hak Myanmar tu, hak Rohingya tu. Hak Myanmar tu, hak Rohingya tu kan.
Jadi orang hok tanya ni orang berkenaan ni, bukan nak wek hok tanya ni. Tak ada, bukan nak wek. Orang berkenaan ni. Orang hok cerdik pandai lah kita kata. Orang hok cerdik pandai. Ustaz, kalaulah segala-gala takdir Allah, lepas tu di Myanmar orang Rohingya kena zoling seumpama tu, qada juga ke? Kalau qada siang ke orang Rohingya. Lepas tu dia kata hak di Palestin tu puluh tahun dah di Palestin tu. Hak orang Palestin tu lah puluh tahun kan. Rohingyanya hak Kediang ni. Hak Palestin tu lagi lama puluh tahun. Qada juga. Kalau qada juga siang ke orang Palestin. Allah. Tanya tu mungkinlah kemuskilan timbul, tapi cara bertanya tu, cara bertanya kat orang mudah faham. Dia faham kok mana dia ni. Jadi tanya tu macam tak nak terima lah kalau segala-gala perkara qada dan qadar, termasuk apa yang berlaku di Myanmar tu qada dan qadar. Jadi apa-apalah Tuhan buat kepada orang Rohingya, orang Islam tu kan. Orang Palestin tu orang keturunan para anbiya di Palestin, di bumi para anbiya Palestin tu. Ada ni. Baitul Maqdis ada di Palestin tu. Kalau dah datang daripada qada Allah, kesiang lah. Nak jawab mana tu? Kalaulah kita kata bukan qada-qadar. Dan kalau qada-qadar dia kata kesiang. Kalau bukan qada-qadar, orang Rohingya kena tu bukan qada dan qadar. Allah hanya mengetahui. Orang Buddha Myanmar buat zalim kepada orang Rohingya hak Muslim. Tapi Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Jadi orang kafir Buddha tu boleh buat sesuka hati di bumi Allah, di bawah langit Allah. Hebat orang kafir ni. Siapa tuan bumi ni? Allah. Siapa tuan langit? Allah. Kita cerita bumi dengan langit, tak cerita lagi makan minum dia apa semua tu. Tuannya Allah. Tuannya Allah. Tapi dia ni boleh buat perkara yang tidak ditentukan oleh tuan dia. Mana kira tuan? Buat bandingan ginilah. Kita sebagai tuan rumah. Kita sebagai tuan rumah. Orang yang mari menumpang di rumah kita tu, tiba-tiba dia menetapkan satu perkara yang bukan perkara yang ditetapkan oleh kita. Sesuka hati dia je. Dia menumpang rumah kita, tiba-tiba dia buat perkara yang sesuka hati dia je atas rumah kita. Situ siapa yang power, siapa yang kengeh. Yang power hak menumpang tu lah. Sebab dia boleh buat kesuka hati dia. Lepas tu hak kengeh, hak lemah ni tuan dia lah, kelik tengok atas rumah dia tu. Orang tu buat sesuka hati, benda yang dia tak suka. Jadi macam tuan langit bumi Allah Ta'ala. Orang Buddha Myanmar hak kafir menzalimi orang Rohingya ni bukan ketentuan Allah. Berlaku di mana? Di bumi Allah, di bawah langit Allah. Allah tuan. Mana kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tuan? Kemudian pula Allah tidak menentukan. Ni akal hok karuk ni. Tapi Allah kuasa dak nak melemahkan orang kafir Buddha. Allah kuasa dak nak melemahkan dia. Biar dia jadi qawi ke? Dia qawi tak ada kat dia tu. Tak ada. Myanmar tak ada qawi dah. Biar qawi awal-awal itulah dia dah kat dia. Tuan boleh buat ke tak? Tuan boleh buat. Tuan boleh buat tak dia jadi tak boleh bangun ke, jadi lembek ke, jadi apa? Tuan boleh buat ke tak? Tuan boleh buat. Tapi kenapa tuan tak buat? Tuan biarkan orang Buddha kafir itu menzalimi orang Rohingya Muslim? Kenapa tuan tak buat? Kalau tuan kuasa. Tapi tuan tidak menentukan ni. Tapi tuan biar je. Tuan nak pakai akal rebah lah. Macam ginilah. Orang buat zalim kat orang. Polis ada. Polis ada kuasa tu. Tapi polis tengok je. Kalau kita kata apa ke polis? Jadi sekarang ni Allah Ta'ala kuasa nak melemahkan orang kafir Buddha Myanmar. Tapi Allah tidak lemahkan. Dia menzalimi, Allah tidak menentukan. Kalau pakai akal rebah lah. Ada ni. Hak tu semua atas dunia. Bahagian
orang Muslim, Rohingya, bahagian tu ujian kepada mereka. Kita jangan persoal hak tu kerjaan Tuhan. Hak kita simpati, kita memanglah simpati. Tapi kita tak persoal qada qadar Tuhan. Kenapa Allah? Kita tak persoal. Kita terima itu semua qada qadar. Hak kita simpati, kita simpatilah. Hak kita tolong tu syariah, kita tolonglah, kita berdoalah kepada mereka tu syariah. Tapi apa yang berlaku tu qada dan qadar. Ada hikmah dia berlaku, tidak sia-sia. Terkadang Tuhan timpa musibah kerana orang Islam meninggalkan ajaran Islam. Terkadang itu sebagai peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang Islam tu beramal dengan agama, tapi Tuhan nak angkat darajah, Tuhan uji dia dengan bagai-bagai musibah. Faham tak ni? Semuanya ada hikmah. Dia mati syahid. Mati ni semua atas dunia belaka. Apa-apa kesusahan, kesakitan, keperitan atas dunia. Kesakitan, keperitan hak sebenar di alam akhirah. Zahir ternampak dia sakit, dia perit, dia atas dunia. Terkadang akhirnya syurga. Terkadang seseorang atas dunianya segala-galanya dia, tapi akhirahnya perit, sakit, siksaan neraka. Itu bahagian masing-masing. Kita yang bersoalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, orang Palestin. Orang Palestin, kehidupan mereka sentiasa ingat kepada kematian. Faham tak? Sentiasa ingat akan kematian. Sebab apa? Sebab bila-bila masa roket ke apa, bom ke apa, jatuh atas atap rumah mereka, mereka sentiasa ingat kepada kematian. Dah kita ingat kematian? Dah kita mati ke tak? Tak mati apa? Mati aksiden ramai mana? Mati dadah ramai mana? Mereka mati syahid. Di kalangan keluarga mereka memang ada di kalangan hak mati syahid, berperang lawan dengan Zionis kafir laknatullah tu. Jadi ada keluarga mereka mati syahid, mereka akan dapat syafaat daripada keluarga yang mati syahid. Dan kita ada ke keluarga kita mati syahid makrakah, peperangan lawan kafir? Tak ada. Itu bahagian dia. Zahir dunia mungkin nampak bagai-bagai, tapi seseorang itu bahagia ke tidak, akhirah. Ahli syurga, orang ni orang bahagia walaupun atas dunia dia mati sekalipun dia aniayai. Orang yang syakir yang celaka, ahli neraka, walaupun atas dunia dialah segala-galanya. Ada ni. Jadi apa yang berlaku tu semuanya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbul persoalan, kalaulah qada Allah juga yang berlaku di Myanmar, di Palestin, siang orang Islam Tuhan buat apa gitu. Jadi apalah. Kita tak payah persoalah kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada hikmah belaka, kita terima, kita redha. Perkara baik, perkara jahat, perkara yang manis, perkara yang pahit, kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita mati kejak dah, perkara baik iman dan taat qada dan qadar, perkara jahat kufur dan maksiat qada dan qadar. Kita naik setangga lagi. Susunan ni ada dalam kitab Pati Paridah. Maka kita ahli sunnah wal jamaah, ketentuan Allah qada, redha Allah tidak berlaziman. Ini ada pembicaraan dalam kitab Pati Paridah. Qada Allah, iradah, redha Allah tidak berlaziman. Apa makna tidak berlaziman? Ada perkara yang Tuhan qada serta Tuhan redha, ada perkara yang Tuhan qada tapi Tuhan tidak redha. Ada perkara yang Tuhan redha tapi Tuhan tidak qada. Kepening pula. Tak apalah ni kita buka tajuk, lepas tu sambung bulan depan pula. Tak habis lagi lah kitanya bab ketentuan jahat ni. Jadi pegang kita mati dah,
Perkara baik, iman dan ta'ah, qada dan qadar. Perkara jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar. Pegangan percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Kejak dah kitanya baik jahat, qada dan qadar. Ahli sunnah wal jamaahnya qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Ada perkara yang Tuhan qada serta redha. Ada perkara yang Tuhan qada tapi Tuhan tidak redha. Ada perkara yang Tuhan redha tapi Tuhan tidak qada. Adapun Mu'tazilah, dia sangat-sangat jauh dengan hak kita ahli sunnah. Hak Mu'tazilahnya, sekalian perkara yang tak qada pasti Allah redha. Perkara yang Allah tak redha pasti Allah tidak qadakan. Tu hak Mu'tazilah. Mu'tazilah ni bercanggah sangat-sangat kita ahli sunnah. Kita ahli sunnah, qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Tidak berlaziman dengan apa ni? Ada perkara yang tak qada serta redha. Ada perkara yang tak qada Allah tidak redha. Ada perkara Allah redha tapi Allah tidak qadakan perkara yang Allah Taala redha tadi. Ada pun Mu'tazilah, dia lari berapa persen orang panggil ni. Mu'tazilahnya perkara yang tak qada pasti Allah Taala redha. Allah tak redha pasti Allah tidak qadakan. Hak ni sambung daripada rukun iman yang ke-6 tadi tu. Baik, jahat, qada dan qadar. Kalau sini kita jadi macam apa? Selahaboh mereka. Jadi macam pusing semula, tak berapa nak kemah molek tu. Hak qada qadar baik dan jahat. Tapi kalau kita lah Mu'tazilah baru rasa munasabah. Mu'tazilah macam mana? Sekalian perkara yang telah qadakan pasti Allah redha. Dah dia qada, dia redha lah. Kalau perkara yang Allah Taala tidak redha, pasti dia tidak qada, dia tak redha. Sedap kok tu. Lepas tu buat serupa Allah dengan diri sendiri. Buat serupa Allah dengan diri sendiri. Kita benda yang kita menentukan, menetapkan, kita pasti redha, ya. Ke mana? Ada juga perkara yang kita menentukan, kita menetapkan, tapi kita terpaksa. Kita tak redha mana, tak kenang mana kepada budak tu, dah nak kita nak sangat. Kita pakai ya lah, ada juga tau. Kita menetapkan, okey, kahwin ya, kita menetapkan, kita terima dah. Tapi kita redha ke tak? Ada juga. Tak berapa nak kenang molek. Tapi goliknya, apa yang kita tetapkan, apa yang kita putuskan, pasti kita redha, suka. Kalau perkara tu kita tidak redha, tidak suka, pasti kita tidak akan tetapkan. Kita gitu lah tau. Jadi Mu'tazilah ni buat Tuhan gitu juga. Apa perkara yang Tuhan qadakan, pastilah Tuhan redha sebab dia yang qadakan. Perkara yang Tuhan tidak redha, kalau Tuhan tak redha, memang Tuhan tidak akan qadakan dia tak redha. Ni Mu'tazilah. Kita ahli sunnah, qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Kita balik semula kepada rukun iman yang ke-6. Perkara baik, iman dan ta'ah. Tuhan qada, Tuhan qada. Tuhan redha ke tak? Tuhan redha. Kufur dan maksiat, qada Allah, kan? Allah Taala redha ke tak? Allah tidak redha. Tu kata tidak berlaziman. Perkara baik, iman dan ta'ah, qada Allah serta Allah redha. Perkara jahat, kufur dan maksiat, qada Allah tapi Allah tidak redha. Kalau Allah tidak redha, kenapa Allah qadakan? Jangan nak tanyalah. Dan sekarang ni kan kita mati dah kan. Perkara jahat qada Allah kan. Kufur dan maksiat qada Allah kan. Dan Allah Taala redha ke dengan kekufuran dan kemaksiatan? Innallaha la yarda bi ibadil kufr. Allah Taala tidak redha dengan hamba-Nya dengan kekufuran. Allah tak redha kekufuran hamba. Tapi kekufuran hamba bukan qada Allah. Qada Allah. Mana Allah qadakan kekufuran, tapi Allah tidak redha sama sekali.
Sama je lah dengan rukun yang keenam. Kesimpulannya qada dan reda tidak berlaziman. Nah, tu kena pula. Hak contoh dalam kitab Tuhan reda tapi Tuhan tidak qadakan. Kenapa dia Tuhan reda tapi Tuhan tidak qadakan? Tuhan reda orang yang beriman dan beramal soleh. Radhiyallahu anhum. Reda Allah Ta'ala daripada orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi terkadang ramanya Allah tidak qadakan dia beriman dan beramal soleh. Tuhan reda tak kalau seseorang tu beriman dan beramal soleh? Tuhan reda. Tapi ramai yang Tuhan tidak qadakan beriman dan beramal soleh. Mana Tuhan reda tapi Tuhan tidak qadakan. Hak misal kitabnya Tuhan reda tak kalau Abu Jahal beriman? Tuhan reda ke tak? Tuhan reda. Tapi Tuhan qada ke tak? Tak. Tuhan reda ke tak kalau Abu Talib beriman? Tuhan reda. Tuhan qada ke tak? Tak. Tuhan tidak berlaziman. Tuhan reda seseorang orang beriman dan beramal soleh. Tapi Tuhan tidak qadakan. Dia kafir, dia tidak beramal soleh, Tuhan qadakan. Tapi kalau dia beriman, Tuhan reda ke tak? Tuhan reda tapi Tuhan tidak qadakan dia beriman dan beramal soleh. Kenapa ni? Qada dan reda tidak berlaziman. Mana? Dia hok duha ke mamang di 2 jam. Kalau duha di Kota Terengganu boleh balik dah ni 10.30 dah. Dia sejam setengah aja di Kota Terengganu. Jadi ke mamang ni dia 2 jam. Cuma hari ni rasa berat kepala. Slow. Rasa sedang molek stesen berhenti. Rasa berat sikit. Rasa tak sihat sikit. Apa nak kita ambil satu. Ni slow dah ni slow dah ni. Bila kita nak sambung kitab Wisyah pun tak tahu ni. Kira-kiranya kita buat Wisyah duha ni tak payah dah. Sebab apa? Parti Faridah ada dah maghrib. Kita kira hak duha, hak maghrib. Kitab lain, masa lain. Kita ikut jalan kita. Mu'tazilah, perkara yang Tuhan qada pasti Tuhan reda dah dia qadakan. Perkara yang Tuhan tidak reda pasti Tuhan tidak qadakan. Sebenarnya tak reda. Qada apa benda tak reda? Sebab apa kita Mu'tazilah? Sebab Mu'tazilah Allah Ta'ala hanya qadakan perkara baik. Maka Allah Ta'ala reda lah dengan perkara baik. Perkara jahat Allah Ta'ala reda ke tak? Allah tak reda dengan perkara jahat. Pasti Allah tidak qadakan. Itu Mu'tazilah. Ada ni. Samalah, tak lagi daripada Mu'tazilah kita nak cerita semua dah kan. Mu'tazilah perkara baik qada dan qadar. Perkara jahat bukan qada Allah. Jadi perkara baik Mu'tazilah kata qada dan qadar. Allah Ta'ala qadakan perkara baik dengan pasti Allah Ta'ala reda. Perkara jahat Mu'tazilah kata Allah tidak qadakan. Sebab apa? Sebab perkara jahat Allah tidak redakan. Mu'tazilah. Bukan hak lain pun daripada kita nak cerita sama hal Mu'tazilah. Tapi dari segi makan, dia nak makan dengan Mu'tazilah. Kalau perkara tu diqadakan oleh Allah, pasti Allah Ta'ala reda. Kalau perkara tu Allah tidak reda, pasti Allah tidak qadakan. Kenapa Allah nak qadakan perkara yang dia tidak reda? Tu logik dengan akal tu kan. Dan kita ahli sunnah, perkara jahat pun qada Allah. Dan Allah reda ke? Allah tak reda. Kalau Allah tak reda, kenapa Allah qadakan? Jangan nak tanyalah tu. Waktu kata kalau main kau akal tak mengaji molek hak rukun mat kenang ni, nak duduk di ni landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah macam mana? Ni landasan ni kalau gelincir Mu'tazilah, bukan Ahlussunnah. Walah kita naik setangga-setangga ni masih lagi hak tajuk rukun iman yang ke-6. Baik, jahat, qada dan qadar. Hak baik Tuhan qada serta reda. Hak jahat Tuhan qada tapi Tuhan tak reda. Kalau Tuhan tak reda, kenapa Tuhan qada? Apa nak soal hak kerjaan Tuhan?
Kalau tuan tak redha, tuan tak qada lah. Mana kamu menafikan pekerjaan qada Allah. Canggah semula dengan rukun imam kita mati dah. Larilah balik kitanya. Kan pekerjaan qada Allah kan, pasti Allah tak redha perkara jahat. Lepas tu kenapa Allah qada benda yang tak redha? Tu kata la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Jangan duk tanya kerjaan Allah. Kita yang akan ditanya pada hari akhirah. Itu kita cerita hak berkaitan dengan perkara jahat. Jadi kita pergi pula kepada hak lebih luas. Hak lebih luas. Allah qadakan seseorang dapat kejayaan, dapat kemenangan, dapat kekuasaan. Itu qada Allah. Seseorang dapat kejayaan, qada Allah. Seseorang dapat kemenangan, qada Allah. Seseorang dapat kekuasaan, qada Allah. Segalalah. Kekayaan seseorang pun qada Allah, sihat seseorang pun qada Allah. Tetaplah. Jadi apabila Allah mengqadakan kejayaan seseorang, kemenangan, kekuasaan, itu qada Allah. Pasti Allah redha. Redha, qada redha tidak berlaziman. Allah qadakan kejayaan, tidak semestinya Allah Ta'ala redha ke dia. Allah qadakan kemenangan, kekuasaan, tidak semestinya Allah redha kepada dia. Kalau Allah tak redha, kenapa Allah bagi kejayaan? Hak Allah Ta'ala kan tadi nak bagi siapa pun. Pada ni. Sebab dulu-dulu biasalah. Kita sebut lalulah senang. Kemenangan dan kekuasaan. Apabila menang. Boleh memerintah. Berdekat-dekat. Ini tanda Allah redha. Kalau Allah tak redha, pasti Allah tidak bagi kami kemenangan, kekuasaan berdekat-dekat. Ini orang jahil akidah. Tapi ini ucapan yang menjadi mainan. Sekarang kami menang. Kami boleh memerintah. Bukan sekejap-sekejap, berdekat-dekat. 5-6 dekat. Ini contoh je menang dekat ni, bukan kata ke mana-mana ni. 5-6 dekat. Menang dan boleh memerintah. Mari daripada mana kami menang dan kami boleh memerintah? Qada dan qada Allah. Pasti Allah redha kepada kami. Betul ke? Redha tak tahu lagi. Kemenangan, kekuasaan, betul, qada Allah. Allah redha. Ini atas dunia je ni. Kalau kekuasaan tu qada Allah berarti Allah redha, siapa yang paling kuasa atas muka dunia? Amerika paling kuasa. Dia tak redha. Tu. Contoh kita buat bandingan pula di Palestin antara Zionis Yahudi laknatullah dengan orang Islam di Palestin. Siapa yang menang? Siapa yang boleh memerintah? Orang Yahudi. Dah Allah Ta'ala redha. Orang Yahudi dapat kemenangan, kekuasaan, bukan qada Allah. Qada Allah. Allah redha. Kita ahli sunnah, qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Memanglah kemenangan, kekuasaan itu qada Allah. Dan Allah redha. Allah redha kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Radiyallahu anhum. Redha Allah daripada orang yang beriman dan beramal soleh. Allah redha lah. Sama ada atas dunia Allah Ta'ala bagi kemenangan, kekuasaan ataupun tidak. Tapi kalau dia beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala redha. Kalau dia orang bertakwa, Allah Ta'ala kasih. Kalau dia orang musing, Allah Ta'ala kasih. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala kasih pada orang yang bertakwa. Allah Ta'ala kasih pada orang yang musing, orang yang melakukan kebaikan. Allah Ta'ala kasih. Tapi terkadang atas dunia Allah Ta'ala tak bagi pun kemenangan dan kekuasaan. Kemenangan dan kekuasaan memanglah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, qada Allah. Kita baca dalam wirid sembahyang tu. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau ya Allah yang memberi kerajaan kepada sesiapa yang engkau ya Allah kehendak.
dan engkau mencabut kerajaan, engkau menjatuhkan kerajaan daripada sesiapa yang engkau kehendak. Jadi naik satu-satu kerajaan kehendak engkau, jatuh satu-satu kerajaan kehendak engkau. Kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Naik kerajaan Nabi SAW kehendak engkau dan Allah Ta'ala redha. Naik kerajaan Nabi Sulaiman AS kehendak engkau ya Allah serta Allah Ta'ala redha. Naik kerajaan Namrud Fir'aun kehendak engkau ya Allah tapi engkau tidak redha. Sebab apa? Sebab kehendak dan redha tidak berlaziman. Simple je. Jatuhnya Khalifah Uthmaniyah kehendak engkau ya Allah. Naik kerajaan sekular kafir Mustafa Kamal Atatürk kehendak engkau ya Allah. Lepas tu jatuh Khalifah Uthmaniyah, Allah tak redha kepada Khalifah Uthmaniyah. Naik kerajaan Mustafa Kamal Atatürk, Allah Ta'ala redha kepada Mustafa Kamal Atatürk. Tak. Redha tak redha, tilik. Dia beriman beramal soleh ataupun tidak. Dia bertakwa ataupun tidak. Naik jatuh kerajaan memang kehendak engkau ya Allah. Tapi kehendak Allah dengan redha Allah tidak berlaziman. Faham tak? Lepas tu hok kata boleh memerintah 5-6 dekad orang, lepas tu jatuh guli bating, mana redha Allah pula jadinya? Ni orang tak faham akidah belaka ni. Memang kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang berlaku. Tapi redha, redha kepada yang beriman dan beramal soleh. Ni contoh-contoh. Ingat tak hok ni almarhum Dr. Mursi. Tak almarhum tau. Dr. Mursi. Kesalah ni. Presiden Mesir Dr. Mursi. Almarhum tau. Kan salah kan kawan tu hidup molek-molek kita almarhum pula. Ya tak? Ya ke tak ni? Almarhum tau. Jadi Dr. Mursi hanya dapat memerintah setahun. Maka kadang-kadang ada komen. Komen. Kalau Allah Ta'ala redha kepada Dr. Mursi, takkan setahun je, mestilah lama. Ni orang jahil akidah. Dr. Mursi boleh menjadi pemerintah kehendak engkau ya Allah. Setahun je jatuh kehendak engkau ya Allah. Lepas tu Allah Ta'ala redha ke tidak? Kalau Dr. Mursi beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala redha. Bukan kata hanya boleh memerintah setahun, tak pernah boleh memerintah pun. Kalau dia beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala redha. Itu je. Kalaulah kerana setahun Dr. Mursi mana Allah tak redha, maka Mubarak 30 tahun lebih Allah Ta'ala redha kan? Sekarang ni naik pula Presiden Sisi. Bukan kehendak engkau ya Allah, naik kerajaan Sisi, Allah Ta'ala redha kan? Ada tak? Kehendak redha tidak berlazimah. Situ je. Tuhan redha mana-mana kita tak sebut di sini, tapi makna nak cerita jangan kerana hanya setahun maka Tuhan tak redha. Tak kena gitu. Setahun je Dr. Mursi kehendak engkau ya Allah. Lepas tu Tuhan redha ke tak? Kalau dia beriman dan beramal soleh, Tuhan redha. Kalau dia tidak beriman dan tidak beramal soleh, Tuhan tidak redha. Walaupun dia Dr. Mursi boleh memerintah 40-50 tahun sekalipun, kalau dia tidak beriman dan beramal soleh, Tuhan tidak akan redha. Kalau Dr. Mursi ni beriman dan beramal soleh, bukan kata setahun tak pernah menang pun Allah Ta'ala tak redha. Sebab dia beriman dan beramal soleh. Dulu sungguh-sungguh ni memang menjadi satu hujah. Kami menang kehendak engkau ya Allah. Kehendak Allah. Kalau Allah yang tentukan kami menang, pasti Allah redha restu kepada kami. Kalau Allah tidak redha tak restu, Allah pasti tidak akan bagi kami kemenangan. Sekali dengar tu macam ya je. Yelah kadang-kadang cakapan orang jahil tu gitulah. Kita rasa kita pandai. Kita nak kata salah kat mana? Jadi golongan hok jahil, kemenangan kami, kekuasaan kami kehendak Allah. Itu betul lah akidah kita. Bila Allah kehendak kami menang,
Berarti Allah redha kepada kami, Allah restu kepada kami. Redha restu kalau kamu beriman dan beramal soleh. Bukan kerana kamu menang tu. Menang tu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu tidak beriman dan beramal soleh, Tuhan tidak redha kepada kamu walaupun kamu menang, kamu boleh memerintah lama mana sekalipun. Tapi apabila disandarkan kemenangan pada redha Allah, kita ni pula tak reti nak jawab. Mu menang lah, mu nipu, jawab gitu je. Menang lah, mu nipu, jawab gitu je. Dia cerita bab Tuhan redha ke dia, Tuhan restu ke dia. Dan mu menang lah sebab mu nipu. Dia lari tajuk pula dahnya. Dan betul ke tak dia kata tu? Apabila menang, bila merintah, Tuhan redha. Kena hurah kat tu. Kehendak Allah memang kehendak Allah. Tapi redha Allah tidak berlaziman. Apa benda yang terdapat atas dunia ni ada datang daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Rahman Allah Subhanahu wa taala. Segala-gala. Kemurahan Allah ni meliputi kepada sekalian. Sama ada manusia tu beriman ataupun tidak, sama ada manusia tu soleh ataupun tidak. Kemurahan Allah Taala meliputi sekalian. Jadi orang dapat bagai-bagai kejayaan atas muka dunia ni adalah datang daripada Rahman, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rahim, kasih sayang Allah hanya kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh sahaja. Tapi daripada rahman Allah, pemurah Allah kepada semua. Bukan kita tengok sekarang hak dapat banyak atas dunia, orang kafir dah dapat banyaknya, itu datang dari rahman, kemurahan Allah. Tapi orang kafir dapat tak kasih sayang Allah? Tidak dapat. Siapa yang dapat kasih sayang Allah? Orang-orang yang beriman. Tapi orang Tuhan kasih ni terkadang Tuhan uji bagai-bagai. Contohnya orang rahiyah, contohnya kalau mereka beriman, mereka dapat kasih sayang Allah, tapi mereka kena musibah, itu ujian atas dunia untuk sementara. Orang Palestin kalau dia beriman dapat kasih sayang Allah, tapi dia kena seumpama tu untuk ujian atas daripada Allah untuk hidup sementara atas dunia. Itu sahaja. Semua perkara yang orang dapat ni atas dunia adalah datang dari kemurahan Allah. Orang yang Tuhan kurniakan bagai-bagai kemurahan Allah, dia pula beriman dan beramal soleh, dia dapat kemurahan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita bab kemenangan, kekuasaan, samalah. Sama je, sama dengan orang yang berjaya, kaya raya. Qada Allah, dak Allah Taala redha pada orang kaya raya. Orang miskin, fakir, qada Allah, Allah tak redha lah kepada orang miskin, orang fakir. Ada sama kita. Menang, boleh memerintah, qada Allah, pasti Allah redha. Kalau tak boleh memerintah, qada Allah, pasti Allah tidak redha. Dah sama tak dengan orang tu kaya raya, qada Allah. Orang tu fakir miskin, qada Allah. Jadi orang kaya raya Tuhan qada ni pasti Tuhan redha lah. Orang yang pakai miskin ni qada Allah, pasti Tuhan tak redha lah. Redha. Tu orang kafir kaya raya Tuhan tak redha. Tu orang Islam miskin tu Tuhan redha. Pandai pula. Sama je. Ada ni. Sama je. Sama juga. Seseorang ni Tuhan qadakkan dia sihat, segar mega. Sihat, segar mega. Ada ni. Ada orang ni kok, dia apa? Penyakit dia banyak, penyakit dia cukup pekeh. Muslimah ada atas. Orang ni Tuhan qadakkan dia segar mega. Tak padang ngomong, segarnya. Ada orang ni penyakit dia cukup pekeh, orang panggil. Tak nak penyakit cukup pekeh ni. Semua penyakit ada di dia belaka. Tahu cakap ni, dia tu penyakit cukup pekeh. Jadi orang segar mega ni qada Allah, Tuhan redha. Orang yang penyakit banyak duduk hospital tu, penyakit banyak.
Tuhan tak reda. Dan kalau Tuhan reda, kenapa Tuhan beri sakit? Itu kerja Tuhan, bukan dia lah. Hak tu kalau Tuhan tak reda, kenapa Tuhan beri segar? Hak dia, bukan dia nak beri segar pun. Buat atas dunia sementara tu kau. Tapi nak ceritanya, segar dia qada Allah. Tuhan reda. Tengok tu beriman beramal soleh ke tak? Sakit seseorang qada Allah. Tuhan reda ke tak? Tengoklah kalau dia beriman beramal soleh, Tuhan reda lah ke dia. Tapi kalau Tuhan reda kerana dia beriman beramal soleh, kenapa Tuhan qadakkan dia sakit? Jangan nak tanya kerja Tuhan. Jadi sama je. Kita buat misal tadi, kemenangan, kekuasaan sama dengan kekayaan, kesihatan, kesemuanya qada Allah. Allah reda ke tidak? Qada Allah, reda Allah tidak berlaziman. Orang yang tidak pernah menang, orang yang tidak pernah dapat kekuasaan, orang yang miskin, orang yang ada sakit bagai-bagai, qada Allah Subhanahu wa taala. Patut Allah tak reda lah dia Allah tak reda lah buat dia sok mama. Dah. Kalau Allah reda, kenapa Allah tak bagi dia menang? Kalau Allah reda, kenapa Allah tak bagi dia kaya? Kalau Allah reda, kenapa Allah tak bagi dia sihat? Jangan nak tanyalah kerjaan Allah. Tapi pegang kitanya, qada, reda tidak berlaziman. Semua perkara Tuhan qada belaka. Hak mana Tuhan reda? Orang yang beriman dan beramal soleh. Hak tu hak Tuhan reda. Ada ni. Jadi kalau kita balik-balik kira semula, masih lagi tak lari daripada hak tajuk kita qada qadar baik dan jahat. Baik qada qadar, jahat qada qadar. Jelas bagi kitanya qada dan reda tidak berlaziman. Dah. Ada ni. Tuhan qadakkan bagai-bagai kerjaan, itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kepada orang yang tidak beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala beri bagai-bagai, itu istidraj dia panggil. Tuhan beri, nanti mati tahulah. Pada ni orang yang betul-benar beriman dan beramal soleh, Allah uji bagai-bagai. Itu ujian untuk angkat darajah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Angkat tu je. Segala-galanya qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah lah bulan hadapan kita masih lagi sambung lagi hak berkaitan dengan qada qadar perkara yang jahat. Ni ada satu soalan. Kenapa saya selalu menyalahkan dosa yang pernah saya lakukan sehingga saya menjadi sentiasa sedih dan menyalah diri sendiri? Hak saya sebut tadi, reda Allah, qada Allah tidak berlaziman. Nanti kita akan pergi bicara kita, ni kita pula wajib reda dengan sekalian qada Allah. Ni soalan ni untuk tajuk insya-Allah bulan hadapan. Tadi cerita qada Allah, reda Allah tidak berlaziman. Selesai situ. Gi pula kepada kita. Kita wajib reda dengan sekalian qada Allah Subhanahu wa taala, termasuk qada yang jahat. Kita wajib reda. Kita kena terima. Jangan persoal walaupun perkara itu perkara jahat sekalipun. Ni. Tapi reda dengan qada Allah termasuk qada jahat bukan tajuk iman. Itu tajuk tasawuf ihsan. Sebab salah satu dari sifat mahmudah adalah reda dengan qada. Sifat mahmudah kan dengan taubahnya, dengan khaufnya, dengan zuhudnya, syukur, sabar, ikhlas, reda dengan qada Allah. Termasuk qada jahat. Kita wajib reda. Tapi itu bukan bicara iman, itu bicara tasawuf. Tapi walaupun bicara tasawuf, dalam kitab Pati Paridah didatangkan bicara berkaitan dengan reda dengan qada Allah, termasuk qada jahat. Tapi kalau dalam kitab Penawar Bagi Hati, reda dengan qada Allah ni sifat mahmudah yang ke-9. Memang dibicara berkaitan dengan reda akan qada yang jahat. Reda dari sudut mana? Dari sudut qada Allah. Kita haram reda dari sudut ikhtiar usaha kita. Itu kena bagi situ pula. Jadi sini dosa yang pernah saya lakukan itu semua qada Allah.
kita wajib redha, kita terimalah. Sehingga saya menjadi sedih dan menjauh diri sendiri. Kita sedih kerana kita melakukan dosa, kita sedihlah. Kita nak menyalahkan diri, kita menyalahkan diri kita kerana kita banyak kecuaian. Tapi kita kena terima. Dosa-dosa lampau tu qada Allah, kita kena terima, kena redha, jangan ada persoalan lah. Kalau kita sedih tu, sedihlah kita sebagai hamba, kenapalah seumpama tu. Kita akan menyalahkan diri kita kerana kecuaian kita. Tapi apa yang berlaku tu kalau kita terima. Dan apabila Allah Ta'ala beri masa kepada kita dan kita sempat menyedari dosa kita dan kita sempat belajar dan bertaubat, kita wajib bersyukur. Ada ni. Hak kesalahan lampau qada Allah, kita redha, jangan duk persoal. Sedih tu sedihlah kita buat benda Tuhan larang. Redha dengan apa? Jangan persoal. Kenapa dahulu Allah qadakan aku tak semayang, sekarang ni banyak semayang hak nak kena qada. Kenapalah dulu Allah tak qadakan aku semenjak budak? Jangan gitu, kena terima. Terima dari sudut dosa tu qada Allah. Dari sudut dosa tu ikhtiar usaha kita ni tidak boleh redha dari sudut tu lah. Kita wajib bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kena ada dua-dua lah. Dari sudut dosa lampau qada Allah, kita terima. Dari sudut dosa lampau tu pilihan dan perbuatan kita bertaubah. Dan kita bersyukur kerana kita sempat bertaubah. Kita sempat belajar, kena dosa, dan kita sempat bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita wajib bersyukur. Segala-galanya adalah qada dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib redha dengan sekalian qada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk qada yang jahat. Jadi waktu insya-Allah kita sambung hak bulan hadapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.